Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang jitu di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, tuk-tuk guru, para ustaz, tuan imam, tuan bilal, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan seluruh rakyat muslimin muslimat yang hadir dalam kuliah subuh kita pada pagi Jumaat yang mulia ini, yang mana kita akan memfokus pada satu tajuk yang khusus berkaitan dengan amalan tawassul pertama, tabarruk yang kedua, dan yang ketiga adalah amalan istighasah, yang mana berlaku sebenarnya pertembungan memahami amalan-amalan ini di antara mereka yang berpegang dengan isi pengajian Tauhid Sifat 20 dan yang berpegang dengan isi pengajian Tauhid 3. Perbezaan ini natijah daripada dua aliran pengajian ini. Tawassul, tabarruk dan istighasah ini adalah tiga topik penting yang perlu dibincangkan secara ilmiah, bukan secara persepsi ataupun main-main, dan juga dengan beradab, iaitu dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih-lebih lagi di sana terdapatnya pandangan-pandangan golongan yang ekstrim yang tersebar di kalangan sebahagian masyarakat mengaitkan amalan ini dengan kesyirikan dan kekufuran. Baik. Jadi sebelum saya pergi pada isi slide ini pun tak berapa final lagi sebenarnya, lebih pada tawassul, tapi saya nak cuba permudahkan tanpa merujuk pada slide terlebih dahulu, iaitu tawassul ni perkataan bahasa Arab, ambil daripada perbuatan tawassala yatawassalu tawassulan. Mudah fahamnya, kita ambil satu benda tu sebagai wasilah, jalan, supaya kita sampai pada satu tujuan, ya? Ittikhadhi syai' wasilatan ila syai'. Ambil satu benda jadi jalan, itu namanya tawassul. Secara umum kita dituntut supaya bertawassul. Di dalam Al-Quran disebut wabtaghu ilahil wasilah, carilah pada Allah Ta'ala, yakni pada ridha Allah tu wasilah, ya? Jalan yang menyampaikan. Yang kita sepakat tidak ada perdebatan adalah kita tu ambil amal soleh untuk jadi wasilah kita tu dapat ridha Allah. Mana nak Allah ridha pada kita, buat amal soleh lah. Nah, macam pagi-pagi ni kita bangun mai subuh jemaah dah, lepas tu kita duduk dalam majlis ilmu, lepas nanti tengah hari kita siap-siap lagi sembahyang jemaah dah,
mandi sunat, pakai wangi-wangi, sunat pakai baju putih dan sebagainya. Ya, semua tujuan nak buat apa? Nak dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wasilah. Hak tu tak jadi pertikaian. Yang kita nak fokus adalah menyebut sesuatu dalam doa dengan niat moga-moga kita sebut benda tu dalam doa kita tu Allah perkenan doa kita. Itu nak tawassul yang kita nak fokus pada pagi ni lah. Pun di situ tidak semua jadi pertikaian. Yang banyak-banyaknya sepakat. Ya. Apa dia yang sepakat? Antaranya kita sebut Asmaul Husna dalam doa kita. Secara rekah mudah fahamnya kita sebut hak molek-molek lah. Takkan nak sebut hak uduh-uduh dalam doa. Pula dengan niat Allah perkenan doa pergi sebut hak uduh-uduh. Tidak. Hak molek antara yang molek itulah nama-nama Allah, Asmaul Husna, dan moleknya sesuai dengan permintaan kita lah. Kita rasa nak Allah mudahkan urusan rezeki, boleh je kita minta terus. Tak. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban, boleh. Tapi kita tawassul dengan nama Allah Ta'ala, kita sebut Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Nak ilmu kita kata Ya Alim. Nak lapar kita kata Ya Fatah. Takut aib kita itu didedah pada orang ramai Ya Sattar, wahai yang maha penutup. Nak berdepan dengan musuh Ya Qahhar, Ya Jabbar. Ini namanya tawassul dengan Asmaul Husna. Setakat mengajilah, benda ni tak ada jadi perbalahan. Semua umat Islam terima, bagus kita tu dalam berdoa tawassul dengan nama Allah. Yang kedua juga tidak jadi perbalahan, yakni kita itu tawassul dengan amal soleh. Saat ni sebut dah amal soleh dak? Saat ni kita tu buat amal soleh, moga-moga Allah redha pada kita. Itu satu jenis. Hak ni kita pergi sebut amal soleh dalam doa. Amal soleh ni tidak semestinya buat benda baik saja. Bersedekah, buat baik pada mak ayah, ya, buat baik pada anak yatim, bukan hak tu saja. Termasuk amal soleh kita ni tak buat benda hak buruk. Maka satu orang misalnya diuji dengan penyakit bertahun-tahun tak baik, tak sembuh, lalu dia angkat tangan, dia kata Ya Allah ya Tuhanku, masa hamba kerja dulu, dan dia pencen dah. Masa hamba ada jawatan dulu, ramai orang tawar rasuah pada hamba sampai 50,000, 100,000. Ya, hamba teringin nak ambil. Tapi hamba ingat benda ni haram dalam agama, hamba tak ambil. Kalaulah itu amal soleh di sisimu ya Allah, tolonglah sembuh penyakit hamba ni. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Hak ni juga tidak jadi balas. Sepakat boleh kita buat lagu tu. Dia mula jadi keliru, jadi bolong tu apabila melibatkan kita tu tawassul dengan orang soleh. Yang paling soleh daripada orang soleh tentulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sebut dalam doa kita, Ya Allah, dengan kemuliaan, dengan jah Nabi-Mu, sembuhkanlah penyakit aku. Ataupun kita sebut nama wali, ya Allah, dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya, ataupun dengan kewalian Tok Kenali misalnya. Kau perkenankanlah hajat kami ni. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Ikutlah Imam Syafi'i ke Imam Abu Hanifah ke, orang-orang soleh lah. Maka di sini jadi keliru. Kita ahli sunnah wal jamaah tak ada keliru apa. Boleh lah. Sebab ni semua benda-benda molek. Sebut nama Allah boleh, sebut amal soleh boleh, sebut orang soleh juga ada boleh. Dah orang soleh jadi soleh pun sebab amal soleh. Tak? Bukan sebab nama dia soleh. Nama soleh dah. Tak? Sebab dia buat amal soleh, maka dia tu orang soleh. Sebut amal soleh boleh tak? Okay, sebut orang soleh tak boleh. Tapi ada orang ayat tidak macam itu, kata dia. Sebenarnya bab tawassul ni kita kena tengok. Kalau tawassul tu kita sebut nama orang soleh yang masih hidup, atau kita pergi kat orang soleh tu minta tolong dia berdoa, macam tu boleh lah. Tapi kalau orang soleh tu telah meninggal dunia, hak tu khilaf dia. Tidak mudah kata boleh macam tu, tidak. Khilaf macam mana? Sebahagian kata boleh, sebahagian kata haram. Yang rajih, pendapat yang kuatnya adalah haram tawassul kalau orang tu dah mati dah. Mana sebut nama Nabi, sebut nama wali-wali yang telah meninggal dunia, haram. Baik. Jadi yang ni kita nak perjelas di sini. Yang dikatakan khilaf itu tidak tepat. Sebab khilaf ni barang ulama sama ulama, dia ni berbeza pandangan.
Bab tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia ni, sebut nama orang mati dalam doa ni, ijma' sepakat para ahli ulama semenjak daripada zaman salafus soleh sehinggalah lebih kurang 700 tahun lebih, tidak ada orang yang wayak kata tawassul dengan orang mati ni haram. Bahkan indikasinya diamalkan. Tinggallah dalam 700 tahun lebih tu mari seorang tokoh alim ulama, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dia mempunyai pandangan tak boleh, dan pandangan dia tak ada dalil. Hanya kan dia kata kok lah orang tu sebut-sebut tu jadi syirik. Tak ada lagu tu. Jadi agama ni kata bina atas dalil. Jadi pandangan yang berbeza. Kalau Ustaz, khilaf lah tu. Dah khilaf ni kalau sama-sama ni hak ijma' dah. Kita wari fatwa lain tu namanya kharqul ijma'. Cuba nak mengoyakkan ijma' yang tu tidak dibenarkan. Sebab ikut ijma' tu wajib. Walaupun hebat setara mana pun satu orang alim, kalau sampai fatwa dia itu mengoyakkan ijma' ulama, tidak diterima. Ijma' ni penting. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Nabi SAW, umat aku tidak akan berhimpun, bersepakat atas satu perkara yang sesat. Dah 700 tahun lebih dah umat terima tawassul ni boleh dengan orang hidup orang mati. Tiba-tiba wa'ari fatwa kata tak boleh, fatwa tu automatik tertolak kerana melanggar ijma'. Dan tak mungkinlah ada beza antara tawassul dengan orang hidup dengan orang mati. Pertama, tawassul tu sendiri diterima. Sebab Nabi SAW yang ajar. Takkanlah Nabi SAW ajar perkara yang haram. Ya. Dan bila Nabi SAW ajar tawassul dan diamalkan tawassul tu, yang mana tak sepandangan dengan ahli sunnah wal jamaah ni, dia wayah tu boleh Ustaz, moga Nabi hidup lagi dia kata. Kejadian Ustaz Oyak tu, ya, yang ada orang buta berdoa tawassul Nabi ajar tu, pas jelek mata dia boleh tengok sekala, ya. Hak tu boleh Nabi hidup lagi. Maka kita tanya, mana dalil? Sebab dia pun setuju, hak tak sama pandangan dengan kita ni, dia pun setuju agama ni kena ikut dalil. Tak mana dalil? Sebab ketika Nabi SAW ajar pada orang buta tu, tak ada bunyi daripada mulut Nabi SAW, doa yang supaya hamba ajar ni, ketika hamba hidup boleh lah. Esok-esok kalau hamba dah tak ada dah, tak usah amal dah, haram. Tak ada Nabi wayak lagu tu. Dan memang sepatutnya kalau haram Nabi kena wayak. Sebab sifat wajib bagi seorang Rasul at-tabligh, menyampaikan. Ini namanya as-sukutu fi mahallil bayan. Nabi diam pada tempat sepatut Nabi kena terang kalau ada. Makanya dianggap tidak ada pembahagian saat ni. Lebih-lebih lagi, kita ni sama setuju bab agama ni hak comelnya kita ikut kefahaman salaf. Ya. Salaf ni mana hak hidup dulu. Hak paling salah sekali dalam kalangan umat Islam ni sahabat Nabi. Kita sebut je sahabat-sahabat ni sebenarnya hebat. Ya. Kenapa? Kalau di zaman kita sekarang ni, kalau ada satu ustaz atau tuan guru, bila kita tengok dia ni sebenarnya adalah mengaji dengan anak murid, pada anak murid kita kenali, kita sudah hebat dah. Tahu? Sebab ni dia pernah mengaji dengan orang yang pernah mengaji dengan tok kenali, hebat dah. Apatah lagi sahabat Nabi, murid Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Makanya kefahaman sahabat inilah kita lebih dahulukan. Satu orang sahabat nama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, lama lepas Nabi wafat. Setara mana lama tu? Iaitu ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Mari seorang lelaki jumpa dengan dia, dia kata hamba ni ada hajat dengan Sayyidina Utsman. Ada hajat dengan Sayyidina Utsman ni kalau zaman kita kan ada hajat dengan Ismail Sabri lah, Perdana Menteri. Ya, atau ada hajat dengan Agung nak jumpa, nak minta tolong. Tapi tak jadi sama. Kita faham lah, nak jumpa orang besar bukan mudah. Makanya dia ayat macam mana nak buat. Jadi Utsman bin Hunayf, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata awak baca doa ni. Dia ajar doa tawassul, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu. Ni doa biasa. Jadi ada saya hak tolak tawassul, dia kata apa nak susah-susah tawassul? Doa direct kan boleh? Boleh. Doa direct tidak jadi pertikaian. Dan banyak-banyak kita doa pun hak direct lah. Tawassul ni biasa jarang-jarang sekali. Hajat besar benar. Dah lama sakit misalnya, atau ditipu musibah, kena fitnah dengan orang dan sebagainya. Dah nak kena bicara di mahkamah padahal kita tak bersalah misalnya. Hajat-hajat besar tu biasa kita tawassul. Sekala-sekala lepas sembahyang ni tak imam tawassul dah. Dah biasa je. Jadi doa direct tidak jadi pertikaian dah. Tapi awak kata haram doa tawassul.
Hak ni yang kita nak terangkan tidaklah betul. Sebab Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap padamu dengan Nabi Muhammad Nabi rahmat. Itu namanya tawassul. Mustahil lah Nabi SAW ajar benda yang haram. Buat lebih pada tu. Ya Muhammad, ini Nabi ajar sendiri. Sebut, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Wahai Muhammad, aku bertawajuh menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku ni, moga-moga diperkenankan. Jadi wayak-wayak sahabat ada pada kejadian tu, dia kata tak lama lepas tu molek-molek ada celak orang kata tu. Doa ni lah yang Uthman bin Hunayf ajar kepada lelaki sani. Dia pun baca, tak lama lepas tu dia mari dekat tempat kediaman khalifah, molek-molek ada penjaga pintu tu pegang tangan dia ajak masuk. Oh pelik. Selama ni payah nak jumpa. Tak jadi nak buat appointment apa dia. Dan Uthman sibuk lah apa gini-gini. Ini pimpin tangan dia masuk, duduk sekali atas tikar yang sama dengan Sayyidina Uthman. Lalu Sayyidina Uthman tanya ada hajat ke apa? Dia berteranglah gini. Sayyidina Uthman pun kata, okey kita tunaikan hajat awak. Dan lain kali kalau ada hajat lagi marilah jumpa. Oh mudah sangat. Maka dalam hati dia, ni juga ada Uthman bin Hunayf ada wayak ke khalifah tadi. Kan kita nak apa-apa ni kalau kena kabel mudah. Masalahnya tak ada kabel ataupun kabel salah. Ni barangkali kabel molek ni. Jadi tubik pada Pak Khalifah jumpa dengan Uthman bin Hunayf, dia kata jazakallahu khairan. Moga Allah beri balas baiklah. Moga awak terus kecek dengan khalifah. Selesai urusan saya. Lalu Uthman bin Hunayf radhiyallahu jawab, dia kata demi Allah. Sepatah pun kau tak kecek dengan khalifah. Tapi itu doa hak kau ajar ke demo tu. Dulu Nabi SAW pernah ajar pada satu orang betul lagu ni. Mana sahabat Nabi faham doa tawassul tak ada beza. Masa hidup serta lepas wafatnya orang yang kita sebut nama dia tu tidak menjejaskan. Sebab asas tawassul ni sebut benda yang mulia. Adakah orang soleh bila dia mati maka terbatal soleh dia tu? Masa hidup dulu soleh anak dia, lepas mati tak soleh dah lah. Lagu tu lebih jelas lagi. Kita tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi SAW bagi dia hanya mulia ketika mana bagi dia hidup, lalu selepas bagi dia wafat bagi dia sudah tidak mulia lagi? Kan mustahil. Jadi hak nak bagi-bagi ni kita kata mana adalah satu bid'ah dalam agama. Reka hukum baru tapi dalil tak ada. Jadi itu tentang tawassul. Dalam slide ni ada tapi yang mana nak cari? Kau tak jumpa. Yang mana Nabi SAW ada riwayat sana ni. Demi Allah aku tak ada kecek apa-apa pun dengan beliau dan seterusnya. Tapi ada satu hadis Nabi SAW sendiri tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Dalam kejadian tu mak saudara iaitu isteri kepada Abu Talib, iaitu bernama Fatimah binti Asad. Ni dia. Jadi bagi Nabi SAW, kan kita tahu kan Nabi SAW mak meninggal ketika kecil lagi. Banyak bela Nabinya pak saudara lah. Jadi bila pak saudara bela, mak saudara tu macam mak dah lah. Jadi Nabi ni hormatlah, sayanglah kepada Fatimah binti Asad. Jadi bila Fatimah binti Asad radhiyallahu anha meninggal dunia, Nabi sendiri yang tanam. Dan selepas Nabi SAW selesai ke bumi jenazah, Nabi SAW angkat tangan seraya berdoa. Antara yang doa yang Nabi SAW berdoa, Allahumma bihaqqi wa bihaqqil anbiya'i min qabli. Ya Allah, dengan hak Nabi-Mu. Maksudnya Nabi tawassul dengan diri bagi dia sendiri. Dan dengan hak Nabi-Nabi sebelum daripada aku. Padahal Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi SAW dah lama dah wafat. Kalau dah haram sebagaimana yang didakwa bertawassul dengan orang mati, takkanlah Nabi buat. Tapi hadis ni doa tak? Mu kata doa. Tak apalah kita terima kata doa. Doa kata tak boleh tawassul dengan mati, cuma hari hadis. Doa ke tak doa ke cuma hari se. Tak ada. Jadi dia pandai komplain dah dia kata doa lah, tak sahih lah. Hak dia tak ada langsung hadis. Imam sahih imam tak ada langsung. Tiba-tiba bila kita mari hadis macam ni dia kata
doa sekalipun, sekadar nak memastikan benda yang asal. Kan asalnya boleh tawassul. Awak nak wayak boleh tu terhad pada hak hidup. Mana awak mendakwa sesuatu yang khilaful asli. Hadis ni hanya menguatkan benda hak asal dah, iaitu tawassul ni tak ada beza. Maka dia pun ma'arilah syibih-syibih dalil. Bunyi-bunyi macam dalil tu. Dalil tak boleh tawassul mati ni adalah bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat solat istisqa, lalu Sayyidina Umar tu tawassul dengan Al-Abbas. Ada sebut juga di sini, tapi slide mana saya tak ingat. Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas minta hujan. Jadi kata mereka, kalaulah boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa tak Sayyidina Umar tidak tawassul direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa pergi tawassul dengan Al-Abbas? Dia serta dalil lah tu. Secara ilmiah tu bukan dalil. Dalam kejadian tu yang diwayatnya Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas. Tak ada pula Sayyidina Umar wayat, ya Allah ya Tuhanku, oleh kerana Rasulmu telah meninggal dunia dan kami tidak dibenarkan tawassul dengan orang mati, maka saya tawassul dengan Al-Abbas. Tak ada pula Nabi SAW sebut lagu tu. Hak tu kamu yang faham lagu tu. Dan adakah kefahaman kamu tu tepat? Kalau kita cek, saya ada sebut dalam slide ini, kalau kita cek sebab kenapa Sayyidina Umar sebut macam itu adalah kerana kata Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Umar berpidato pada orang ramai, dulu Nabi kamu ni tengok pada Al-Abbas tu macam anak tengok pada pot dah. Mana Nabi dulu hormat sungguh kepada Al-Abbas. Maka kata Sayyidina Umar, ikutlah sunnah Nabi kamu, ikutlah cara Nabi kamu, mana kamu pun kena hormat pada Al-Abbas, jadikanlah dia tu wasilah dalam doa kamu. Oh, sebab tu, sebab kedudukan Al-Abbas di sisi Nabi, sebab nak ikut sunnah Nabi, hormat pada pak saudara dia sana, maka Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas bukan sebab Nabi dah wafat. Al-Abbas sendiri pun lepas orang tawassul sebut nama dia tu, dia pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dia meni tawassul dengan hamba ni sebab kedudukan hamba di sisi Nabi-Mu, perkenankanlah doa dia ni. Makna Al-Abbas sendiri pun bukan tengok kerana Nabi-Mu dah wafat, tapi kerana hamba ni dulu ketika Nabi-Mu masih hidup, hormat pada hamba sebagai pak saudara. Jadi selesai tawassul memang tak ada hujah, melainkan hanya berminat dengan fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Kalau nak kata dalil Quran hadis, tak ada. Yang lebih mudah adalah tabarruk. Tabarruk ni mudah sikit, iaitu ambil berkat. Ambil berkat setakat yang saya faham, saya tahu tidak jadi khilaf besar sangat. Kecuali hak jahil-jahil lah. Hak jahil kita kira lah, kan? Di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun kalau dia jahil, macam-macam dia waktu baik. Jadi hak jahil-jahil itu dia kata tabaruk ni buat apa? Kita minta direct dengan Allah Ta'ala lah. Memang dah lah. Hakikat direct dengan Allah semua. Tapi tidak menghalang kita tu ambil kebaikan daripada makhluk. Jadi tabaruk ni sebenarnya kita ambil barakah. Barakah tu apa dia? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bila orang kata berkat hidup dia, mana tengok walaupun simple, kerja biasa-biasa, gaji tak besar, tapi bahagia nampak hidup dia, berkat. Tapi ada orang harta banyak, hidup tak tenang, tidur malam pun tak boleh, keluarga pun balas dan sebagainya, tak berkat. Jadi boleh tak kita tabarruk? Setahu saya di kalangan yang berbeza pandangan pun hak mengaji boleh, kata dia. Tak boleh macam mana dalam Quran hadis ada dalil tabarruk. Dalam hadis Nabi SAW kalau berwudu, sahabat kita ada air wuduk Nabi, sapu ke muka dan sapu ke badan, tabarrukan ambil berkat. Kalau tak boleh, mesti Nabi larang. Kemudian lagi Nabi SAW sendiri bila tahallul, potong rambut tu Nabi SAW suruh bagi. Ambil rambut dia bagi pada sahabat. Dan rambut nak buat ke dia? Boleh buat baju, boleh buat makan, tak boleh. Takkan Nabi SAW buat satu benda sia-sia. Tak bagi rambut. Jadi bagi rambut tu untuk sahabat ambil berkat. Dan memang sahabat faham rambut Nabi boleh ambil berkat. Antaranya Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, bila boleh rambut Nabi SAW, ambil 3 labuh dalam kain serban, pergi perang. Dan wayak pada orang ramai dia kata semenjak ambil letak 3 rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah beri kemenangan pada hamba dalam peperangan. Yang bagi menang dalam perang rambut ke Allah? Ya Allah. Pas susah-susah letak rambut tu ambil berkat namanya.
Jadi ambil berkat ni bukan bercanggah dengan tauhid. Bukan selesai kita ambil berkat kita ingat makhluk yang buri, tidak. Sebab itulah akidah kita kena jelas. Perbuatan yang baharu tidak memberi bekas. Mana apa saja yang makhluk buat, hakikatnya tak ada kesan apa. Yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala. Ya, mana kita makan nasi tu, iktikad kita kena yakin bukan nasi bikinnya, Allah yang bikinnya. Oh, macam tu tak payah makan nasi lah. Kita buat asal ni hakikat. Makan nasi itu asbab. Asbab kita kena buat dah. Jangan kita tinggal asbab pula. Ya. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala pun komplain siapa dia tinggal asbab, padahal dia duduk pada makan asbab. Dia kata syahwatun min syahwatil khafiyah. Itu syahwat tersembunyi sebenarnya. Kadang-kadang pegang sebeh tak usah kerja. Padahal malah kerja. Awak pada makan asbab kan? Bukan awak tak kerja mari makanan ke macam mana, macam Sayyidatina Maryam tu lain. Kita ni makan asbab tak kerja, tak boleh makan. Kena keluar pergi kerja. Tapi jangan ingat kerja kita boleh makan. Banyak mana orang kerja rajin, pitih banyak, rezeki tak banyak mana. Pasal apa? Kena penyakit, duduk dalam ICU, rezeki setakat masuk ke delik lah. Orang lain hak pitih sikit, boleh nasi panas, ikan kering sama belacan 3 pinggang, peluh makan pun. Alhamdulillah kenyanya lah. Jadi rezeki bukan atas kerja, tapi kerja tidak menafikan tawakal. Tawakal kerja dalam hati. Lagi kita yakin rezeki tangan Allah, tawakal lah. Jadi tabaruk saya tengok tidak ada khilaf sangat. Lebih-lebih lagi dalam Al-Quran pun cerita bagaimana seorang rasul tabaruk dengan pakaian seorang rasul yang lain. Nabi Yaqub alaihissalam bila Allah uji dengan sakit mata, yang menyembuhkan penyakit siapa dia? Ya Allah. Apa tak minta direct dengan Allah? Dia minta. Minta dengan Allah tidak menafikan usaha ikhtiar. Maka usaha ikhtiarnya diusapkan baju Nabi Yusuf alaihissalam ke muka Nabi Yaqub, Allah beri sembuh daripada sakit mata. Itu namanya tabarruk. Baju kita jangan, baju kita usap-usapkan kau sakit mata dia. Ini baju Nabi, ada barakah. Cuma golongan yang berbeza dengan kita, dia kata hak tu dengan Nabi saja. Ambil berkat ni tidak boleh dengan selain daripada Nabi SAW. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, misalnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bila kita tentang ambil berkat daripada baju Nabi SAW, direndam, airnya diminum buat obat, kata Imam Nawawi ini dalil boleh ambil berkat daripada kesan-kesan orang soleh. Baju orang soleh ke, bekas air minum orang soleh ke, itu boleh kita ambil berkat. Dan sebab tu kita tidak berkanjar isu ada budak-budak muda sebelum pergi ziarah kubur mandi di perigi. Ada orang yang tanya, mana boleh ni buat ritual? Dia sungguh ke dia buat ritual ke remo? Dia sangka-sangka dia buat ritual. Dia nak pergi ziarah kubur, itu hukumnya sunat. Boleh saja ziarah kubur tak mandi pun boleh. Kan dalam keadaan bersih, lebih molek lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dah apa mandi air telaga dah ikut dia. Bukan mesti mandi air air. Dan mandi air gunung ni kan lebih segar lagi. Tak ada klorin dan sebagainya. Tapi bukan sebab tu sah. Dia betul ayat mandi di perigi itu perigi tok syekh. Perigi ulama dulu konon-kononnya. Mana boleh lagi betul? Mana boleh di sisi kamu? Di sisi kita kalau sungguh itu perigi digali oleh orang soleh, bolehlah kita ambil berkat. Kesan orang soleh, hak beri kebaikan Allah juga. Yang ketiga dan terakhir, hak ni yang paling serius sekali. Tabaruk sana ingat sikit, cuma dia nak ambil berkat dengan Nabi saja, ikutlah. Kita tak ada masalah dengan Nabi juga dah. Dengan orang soleh pun boleh. Yang paling berat sekali adalah apa yang disebut istighasah. Istighasah daripada perkataan bahasa Arab istighatha yastaghisu istighasatan, iaitu talabul ghaus, minta tolong. Jadi minta tolong ni pun kalau kita bertenang, kita tidak terus pergi pada tempat balok, kita ambil tempat sepakat dulu, mudah je nak faham. Kita ambil sepakat dulu, iaitu minta tolong dengan Allah Ta'ala. Apa hukum? Apa hukum? Macam mana? Hak itulah asalnya. Memang wajiblah kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Idza sta'anta fasta'in billah. Bila mau minta tolong dengan Allah, kata Nabi SAW. Jadi minta tolong dengan Allah Ta'ala ni sepakat. Kualah ada orang kata, apa nak sibuk-sibuk minta tolong dengan Tok Wali lah, minta tolong dengan orang-orang soleh lah, minta tolong dengan Allah direct lah. Minta tolong dengan Allah tu sepakat dah. Sekarang ni adakah atas nama kita itu minta tolong dengan Allah Ta'ala, maka minta tolong dengan makhluk jadi haram?
Adakah atas dasar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau kami minta pertolongan, maka minta pertolongan dengan makhluk jadi haram? Lam yaqul bizalika ahadun. Tak ada seorang pun royak lagu tu. Semua setuju minta tolong dengan makhluk pun boleh juga. Tapi ada tempat-tempat tak boleh. Ada cara-cara tak boleh. Jadi di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, minta tolong pada makhluk ni hanya boleh atas jalan asbab. Tidak boleh dan syirik kalau minta tolong dengan makhluk atas jalan hakikat. Maknanya bila satu orang pergi pada doktor, dia dah sakit lama, dia tolonglah doktor, tolong sembuhlah penyakit hamba ni. Syirik ke tidak tu minta tolong doktor sembuhkan penyakit? Jawabnya tidak syirik, dalam mana dia tu i'tikad doktor ni hanya usul ikhtiar, sebab musabab, hak bagi sembuh kayak gini Allah Taala juga. Tapi syirik kalau dia ingat memang doktor lah bagi sembuh, bukan Allah. Dah ada dak orang Islam hak lagu tu? Zahirnya tak ada. Ya, orang Islam macam mana percakapan dia pun, dia tahu bahawa Allah Taala yang beri, walaupun zahir dia minta dengan doktor. Kecuali dia luah benda dalam hati dia. Lepas dia baik, lepas dia sembuh, orang pun pergi ziarah dia, ucap tahniah, oh tuan, tahniah lah, omnya sakit lama dah Allah Taala beri sembuh. Dia pun marah. Dia kata bila masa Allah Taala beri sembuh, hamba sakit 5 tahun, tiap-tiap malam hamba doa pada Allah, Allah tak beri sembuh pun. Hamba berubat 3 hari dengan doktor, sembuh lalu. Doktor yang beri sembuh ke hambanya. Oh, macam tu syirik. Sebab dia luah, dia tak luah, dia tak tahu dalam hati dia. Kita anggap dia minta tolong dengan doktor tu atas asbab. Ya. Tetapi hak tidak setuju dengan kita, dia kata bukan lagu tu. Yang sebenarnya dalam bab minta tolong dengan tok wali ke dengan orang soleh dan sebagainya, ialah hanya boleh ketika mana mereka tu masih hidup. Boleh kita pergi minta tolong. Tapi kalau orang soleh tu telah meninggal dunia, awak masih royak madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah. Awak masih berkata ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, Aghizni, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong hamba. Itu syirik. Syirik bukan syirik macam syirik riya, syirik khafi, syirik akbar mukhrijun anil millah. Dia kalau minta tolong orang mati, syirik besar, dia mau terjadi kafir, terkeluar dari agama Islam. Oh, ni berat. Siapa kata kafir, berat. Jadi baru ni hamba pernah tanyalah orang yang terpelajar, yang ada PhD ke apa, hamba tanyalah hukum istighasah orang mati, tak tolong orang mati ni, dia kata haram. Hamba tanya, ada dalil ke tidak? Orang dia kata dalil banyak dia dalam Quran apa semua. Dia kata cucu Aisyah nak dengar dalil yang sahih lah, sahih, soreh, jelas mana. Pasnya dan bersama dengan dia tu ramai lagi orang bijak pandai dalam 14-15 orang, ya, hak ada PhD pun ramai, bagi senyap semua. Lah oleh kerana tak boleh jawab, hamba tanya dalil tu, dia tanya dah bah lagu tu gak, bolehlah minta tolong dengan pokok pula. Sebab dengan i'tikad bukan pokok yang beri. Dengan i'tikad Allah beri, kita pergi kat pokok, wahai pokok tolonglah hamba. I'tikadnya Allah beri, bukan pokok beri. Kita kata bukan lagu tu istighasah disyariatkan. Dia kata tak lah dengan i'tikad sana lah. Dengan i'tikad sana boleh lah, dengan i'tikad tu taklah syirik. Tapi adakah disuruh kita pergi minta dengan pokok, jumpa pokok, wahai pokok tolonglah hamba? Kan ingat lagi tak? Kita kata minta tolong dua. Satu hakikat. Hakikat Allah saja. Makna kata minta tolong dengan Nabi pun sebenarnya adalah asbab. Sebab musabab. Tak, sebab tu Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak milik untuk diri sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Untuk diri sendiri pun tak milik. Apatah lagi nak beri ke orang lain. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak satu lah. Oh, tu hakikat. Asbab illa ma sya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Memang Allah kehendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menjadi sebab kebaikan yang banyak. Ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan memang terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sebab kebaikan dan menolak banyak keburukan. Sebab dah faham hakikat asbab ni. Geriki hok ni lah jadi bolok ni. Kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beri hidayah ke kita, syirik tak? Kalau kita ngaji-ngaji, hidayah di tangan Allah. Satu orang dia kata, ya, Nabi lah yang beri hidayah pada hamba. Syirik ke tak syirik? Syirik kalau dengan i'tikad Nabi bukan Allah yang beri hidayah.
Hak tu bercanggah dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh beri hidayah pada orang yang kamu kasih, akan tetapi Allah lah beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Itu hakikat. Ya. Tapi kalau dengan i'tiqad bila sebut Nabi beri hidayah, nak ni mana Nabi itu jadi sebab hidayah. Hak hidayah sebenarnya Allah Taala juga. Tak syirik. Bukan saja tak syirik, bahkan sesuai dengan firman Allah Taala, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi hidayah pada jalan yang lurus. Jadi senang. Dah saat ni kata tak boleh hidayah tu hakikat. Ini kata benar-benar hidayah, ni asbab. Kadang-kadang sebab hakikat ni dalam satu ayat pun Allah cerita juga. Mana? Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang, orang sini sebut apa? Orang Terengganu sebut pelekong. Dalam Kelantan pelekong juga. Pelekong. Bukan kamu yang pelekong ketika mana kamu pelekong. Mana ayat Al-Quran? Saat ni kata bukan kamu, ketika mana kamu. Hak ni kita kena takdir perkataan di situ. Wa ma ramaita khalqan id ramaita kasban walakinnallaha rama haqiqatan. Bukan kamu yang melontar secara menciptakan pelontaran, bukan kamu. Ini menafikan qadariyah. Qadariyah kata manusia buat sendiri perbuatan dia. Tak, menafikan. Id ramaita, ketika mana kamu melontar sebagai usaha ikhtiar. Ini menolak Jabariyah. Jabariyah kata tak ada usaha ikhtiar. Lalu isbat Ahlussunnah wal Jamaah, walakinnallaha rama haqiqatan, akan tetapi hakikatnya Allah Taala yang buat segalanya. Termasuk melontar tu hakikatnya Allah Taala yang jadikan. Jadi kalau kita faham itu, tidaklah kita tanya soalan macam saat ni. Kejut juga ambilnya. Orang cerdik boleh tanya soalan lagu tu. Kalau soalan tu ditanya oleh orang kampung kedai kopi, kita tak bimbang sangat. Orang terpelajar ada PhD boleh tanya soalan lagu tu. Oleh kerana boleh minta tolongan Tok Wali yang telah meninggal dunia, maka bolehlah minta tolongan pokok. Sama-sama i'tiqad Allah yang beri kan. Tok Wali saat ni asbab. Dia orang soleh ni boleh jadi sebab kepada pertolongan. Sebab tu kita minta dengan dia. Pokok asbab juga, tapi bukan cara pergi minta dengan dia lagu tu. Mutebang dia buat rumah, ya. Merebuh akal dia buat minum, buat ubat. Bolehlah ikhtiar macam tu. Tu asbab pokok. Kalau ada orang boleh sungguh pergi tak tolong pokok, tolong dia ambil beg ambil dalam kereta, pas pokok teh dia ambil. Tu namanya khariq lil adah lah. Barang mencari adat orang tak buat jadi asbab. Ya. Tok Wali barangkali ada pun tak ada nampak, tak ada dengar lagi cerita lagu tu. Minta tolong dengan handphone, handphone bolehlah mungkin dia jadi asbab. Kan ada orang tak, dia panggil Siri, please call my wife. Maka dia telefon. Boleh pula telefon, tolong telefon. Siri, please open Google Map. Dia buka. Syirik ke tak syirik? Cek-cek dengan benda mati ni. Handphone bukan benda hidup, tak ada nyawa, tak ada apa. Ya. Boleh bagi asbab. Teknologi voice recognition dia, AI dan sebagainya, bila kita sebut satu perkataan, dia boleh cam, dia boleh proses, jadi satu tindakan, boleh lah. Ya. Tapi dengan kata pergi minta tolong dengan pokok, tak boleh. Kabar-kabar duk sebar pada orang ramai, kita Ahlussunnah wal Jamaah bui orang minta tolong dengan pokok. La ilaha illallah. Dia waktu beri idea lagu tu, kita wayak tak boleh, dia meminta dalil. Nah, padahal barang sama sepakat tak boleh dalil. Dah dia kata tak boleh, kita kata tak boleh juga. Dia kata pokok tu kan tidak ada dosa. Pokok tu kan ada tasbih sama. Bukan masalah tak ada dosa, tak ada tasbih. Dia asbab ke tidak? Dengan orang berdosa pun kita boleh tak tolong kalau dia asbab. Dah, dia orang fasik nah. Tapi dia pegawai hak jaga bahagian tu. Boleh kita tolong dia, dia asbab. Tolong ejah sikit pun mana hamba tu. Padahal dia kita tahu dia orang fasik. Jadi istighosah ni hakikat Allah saja. Asbab boleh dengan makhluk ketika mana makhluk tu jadi sebab. Dah macam mana pula orang mati lah jadi sebab Ustaz? Dah awak kata boleh minta tolong orang hidup, sebab orang hidup boleh tolong. Pas orang mati tak boleh tolong. Maknanya syirik. Tak boleh tolong tak mesti syirik. Panjang tuan-tuan hidup, ada tak tolong orang hidup, dia kata Allah lah, tak boleh tolong. Kita tak tolong, dia tak boleh tolong, dia tak boleh tolong.
Adakah jadi syirik sebab kita tak tolong dia tak boleh tolong? Bukan masalah tu. Syirik ni adalah menuhankan selain pada Allah, tu syirik. Kalau dia kata minta tolong orang mati itu adalah syirik, mana minta tolong orang mati itu menuhankan orang mati. Kalau gitu minta tolong orang hidup kan menuhankan orang hidup. Boleh ke menuhankan orang hidup? Tak boleh juga. Tapi kalau menuhankan sungguh hidup mati, syirik. Tak percaya. Nah, kita ambil contoh mudah lah. Pengikut ayah Ping. Ketika tu ayah Ping hidup lagi. Dia mana dia minta dengan ayah Ping tolong lagu ni syirik ke tak? Pengikut dia. Tu Imam syirik tak? Syirik lah. Pasal pengikut ayah Ping bagi mereka ayah Ping tu Tuhan. Bila diminta dengan ayah Ping, memang ayah Ping lah burinya bagi dia. Tapi kalau kita ni misal kata kenal lah, bukan saya baik dengan ayah Ping, tidak sekapung misal kata. Kita ni sekapung dengan ayah Ping. Satu hari kita klik pada KL bagai banyak. Duk akak sore tak urut. Nampak ayah Ping duk minum kopi di kedai. Kita bagi Ping. Dia mau tolong akak Ping kahwin boleh tak? Kahwin tak urut nak akak sore. Ayah Ping kata ke hajamu ni. Aku orang hebat musuh akak Ping. Tapi syirik ke tak tu? Kita tak tolong ayah Ping ni. Tak syirik. Minta tolong kita tu minta tolong pada makhluk. Kita tahu ayah Ping tak buat apa satu kalau Allah tak izin. Tapi atas nama dia makhluk boleh akak Ping dan sebagainya, kita tak tolong dengan dia. Boleh ya? Jadi bukan soal hidup mati. Dan minta tolong dengan orang telah meninggal dunia pun warid dalam Fathul Bari, syarah pada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bawa kisah bagaimana satu orang lelaki pergi ke makam Nabi SAW ketika musim kemarau. Dia pun wayak, ya Rasulullah istasqi li ummati. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu. Siapa perkhabaran ni kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Dia kata lepas hamba sebut macam tu, hamba tertidur, hamba mimpi jumpa Nabi SAW, Nabi pesan lagu ni. Sayyidina Umar pun mengalir air mata, jawab salam. Dia kata insya-Allah lah hamba akan buat apa Nabi pesan dan hamba tidak akan cuai. Kalau syirik, takkah setara Sayyidina Umar relax? Mesti Sayyidina Umar tegah. Yang dia pergi minta dengan Rasulullah sudah meninggal tu syirik. Sayyidina Umar kan macam tu. Sikit-sikit nak waktu tubik pedang selalu. Dah. Sayyidina Umar relax. Pasal apa dia lebih faham syirik tauhid? Sahabat Nabi ke orang-orang zaman kita ni? Penuh-penuh perjuangan tauhid ni? Bagi kita lah, tentulah kita lebih selesa dengan pegangan sahabat Nabi. Wallahu a'lam, setakat itulah hamba boleh siapa. Kecuali Tuan Imam kata nak buka pada sesi soalan. Nak kata sesi soal jawab, pokok soal kita tak boleh jawab. Aku nak buka pada sesi soalan, kita tutup dulu. Adakah yang nak tanya ke? Alhamdulillah lah, nampak jelas dah. Jadi saya berhentikan setakat itu dulu. Ucap terima kasih banyaklah atas perhatian. Minta maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.